oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Setelah mana kita diberi cuti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 3 bulan lebih, tuan-tuan. Tapi walaupun kita cuti, insya-Allah dari segi income kita, pahala kita, kalau kita niat, maka dia akan dapat berterusan walaupun kita tidak berada di dalam majlis ilmu. Sebab itulah asas saya pernah sebut dulu, tuan-tuan, ini dibahaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allin fi Tariqat Ta'allum, cara ulama ajar niat di dalam kita mengerjakan sebarang bentuk ibadat. Kalau kita belajar ni, maka niat dia semata-mata kerana Allah Ta'ala itu satu. Dan ada tambahan yang diajar oleh para ulama kita, cara niat. Kalau kita belajar apa pun, tuan-tuan belajar kita apa pun, kita niat selain daripada niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, niat kita, aku akan belajar sampailah aku mati. Maka kata para ulama, apabila ada musibah ataupun kita mati, musibah yang terbesarnya ialah mati, maka kita tidak akan dapat meneruskan ibadat. Tak boleh dah kita nak mengaji kerana kita ada musibah lain, ataupun musibah terbesar, kata ulama, mati. Apabila kita mati, maka kita tidak boleh meneruskan ibadat. Pahala dia tetap ada. Ulama jawab ilah ataupun sebab dia kenapa Allah Ta'ala bagi lagi pahala walaupun kita mati. Kerana kata para ulama, sebab dia yang Allah bagi pahala ini kerana niat dia betul, dia setting niat dia cantik, bukan sebab hamba, bukan sebab kita, tetapi sebab dia kerana Allah mematikan kita. Sebab itulah kita tak dapat hadir ke majlis ilmu, atau dengan kata lain, kita tak dapat nak meneruskan ibadat rutin, mingguan, bulanan dan sebagainya. Bukan kerana kita, tetapi kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah di atas keadilan Allah, maka dia teruskan bagi juga pahala. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pengajian kita. Kita dah nak habis dah kitab, nak habis dah sifat ataupun ciri Allah Ta'ala 13 ini. InsyaAllah malam ni kita akan sambung ciri yang ke-10. Ciri yang ciri yang ke-12. Kita ada 13 saja sifat dalam kitab kita ini. Kita akan habiskan malam ni ciri yang ke-12. InsyaAllah SOP kita 40 minit, InsyaAllah sempat. Kerana dia tak panjang ciri yang ke-12 ini. Syak 8.43 tak silap kan, dia punya isyak. Kita berhenti sebelum isyak. Jadi kita akan masuk, tuan-tuan, sifat ataupun ciri Allah Ta'ala yang ke-12. Ini cara untuk kita pegang dan hati kita, untuk kita kenal Allah Ta'ala, untuk kita pegang dan hati kita. Ciri 13 ciri yang ada pada Allah itu basic dia. Cukup sekadar 13 ciri yang ada di dalam hati kita, yang kita pegang tentang ataupun terhadap ketuhanan, untuk kita boleh mengakui bahawa kita tahu ataupun kenal Allah Subhanahu wa taala secara asas. Malam ni yang ke-12. Dia ada 13. Mudah formula dia 157. 157. Ciri ketuhanan ini ada 13. Maka dibahagikan oleh para ulama untuk memudahkan kepahaman kita dalam 3 pembahagian, iaitu ada 1, ada 5 dan ada 7. Baik, 1 tu sifat ciri yang pertama, nafsiyah, ciri yang merujuk kepada diri dia, ada, iaitu ciri wujudun. Ada itu berada dalam kategori ciri ataupun sifat yang nafsiyatun. 1. Yang kedua 5. 1, 5, 7. Jadi 13 totalnya. 5 ini apa dia? 5 ini kategori berada, sifat yang berada dalam kategori
salbiyah, iaitu perkara salbi yang jenis tidak layak, tidak ada pada ketuhanan. Salbi tu dia panggil ternafi pada diri Allah. Ternafi pada diri Allah ini dinamakan ciri ataupun sifat dia juga. Cuma sifat ini sifat yang jenis ternafi pada diri dia, yang kita menggunakan istilah tak. Sebab itulah semua salbi ini dia penterjemahan dia kita terjemah dengan tak. Di hadapan itu kita kena mula dengan tak. Ataupun bahasa petani dia panggil tak ada. Bahasa Kelantan dia panggil tak ada. Bermula dengan kidan, tak mula. Ciri dia ni dia tidak ada mula bagi ada diri dia. Itu ciri dia. Kita jangan kita kata, kita claim tidak ada mula, itu bukan ciri. Itu ciri dia. Cuma ciri yang berada dalam kategori salbiyah. Salbiyah ini merujuk kepada penafian. Kalau bahasa sebenar dia yang tepatnya ialah ternafi, bukan menafi. Dia tak perlu kita menafi, dia auto, dia ternafi pada diri Allah. Tidak ada seluruh makhluk yang menafikan Allah Ta'ala ini tidak ada mula. Tetap Allah bersifat dengan tidak ada mula bagi adanya Allah. Itu. Jadi 5 dia, semuanya tak, tidak ada mula, tidak ada akhir, itu baqa. Tidak ada mula, tidak ada akhir, tidak berhajat, tidak berbilan. Ialah sekalian kelima kita ringkaskan. Kelima, tidak berbilan. Jadi tak tu tuan-tuan dia panggil makna dia. Kalau tuan-tuan tengok terjemah dia tidak ada tak. Kidam terjemah sedia kala, baqa terjemah kekal, qiyamuhu binafsih terjemah tidak berhajat kepada yang lain. Itu terjemahan dia, tetapi makna dia ialah tak. Kekal makna dia tidak ada akhir bagi ada Allah. Itu dipanggil salbiyah. Dan yang ketiga, kategori ketiga, kita dah faham 5 jenis tak, benda yang bukan ada, tidak ada pada Allah. Benda yang kena nafi, tidak ada pada Allah. Tidak tidak ada mula, tidak ada akhir, tidak berhajat, tidak berbilan. Itu makna satu. Terjemah satu, wahid ataupun ahad. Satu itu terjemah, makna dia tidak berbilan. Itu kita dah bahas. Baik, 3, 5 ini kita dah pegang dalam hati kita. Dia proses untuk kita i'tiqad, dia ada 4 proses. I'tiqad dia panggil proses yang terakhir. Jadi proses pertama mencari info tentang ciri yang ada pada Tuhan. Itu step yang pertama. Dia ada 4 proses untuk kenal Allah. Kalau kita langkau mana-mana salah satu daripada 4 proses ini, maka kita tidak akan mengenal secara tepat. Yang pertama, proses mengenal Allah pertama mencari info, maklumat, ilmu tentang ciri yang ada pada Tuhan. Yang kedua apa dia? Kita mencari info. Yang kedua, kita kena info itu kita kena menggunakan akal kita. Menggunakan akal. Kena fikir. Tak boleh kita tak menggunakan akal untuk kenal Allah. Sebab itu orang yang gila tuan-tuan, tak wajib dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana daya ataupun fungsi akal dia tidak berfungsi. Maka dia tidak boleh kenal Allah. Orang yang fungsi akal dia sempurna ataupun berakal, maka dia kena guna peranan akal dia, peranan minda dia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan, dia menggunakan akal ini sehingga mana dia faham. Sebab tu proses ketiga, tafahum. Kalau dia fikir-fikir tapi tak tafahum, maka tidak mampu juga untuk dia i'tiqad tentang ketuhanan. Sama ada dia tak faham ataupun silap faham. Dua tu. Dia faham tak betul ataupun silap faham, samalah. Kedua-dua juga tidak menjadi i'tiqad yang sahih.
Step yang ketiga, tafahum, dia kena faham. Dia kena nampak di hati dia yang kata tak ada mula itu apa dia. Allah Ta'ala ini tidak ada mula bagi ada diri dia. Ini yang kita duk pening, yang kita belajar dulu tu. Dia pening lah sebabnya dia tak matching dengan maklumat yang ada pada minda dia. Dia boleh fikir benda yang sama dengan unsur-unsur makhluk. Makhluk ini salah satu unsur dia, salah satu ciri dia ada mula. Apabila datangnya sifat Allah, Allah ini dia tidak ada mula, maka kita pening nak fikir, tuan-tuan. Kerana kita boleh fikir benda yang ada mula saja. Lalu kita duk tertanya-tanya, macam mana kata tak ada mula? Bila adanya Allah? Duk tanya lagi. Sedangkan tak boleh tanya dah bila ada Allah. Allah ni ada bila? Dia ada dulu sebelum kita. Itu andaian kita. Dia tidak ada mula bagi ada dia. Bukan dia ada dulu sebelum kita. Sebelum Allah buat makhluk ini, sebelum Allah buat syurga, neraka, Allah buat dunia ini, dia dulu ada mula dulu. Maka dia tidak ada mula. Itu yang patut pening tu. Kena fikir sehingga nampak Allah Ta'ala ini jenis tidak ada mula, tidak ada akhir, tidak berhajat kepada suatu benda yang lain untuk ada dia, dan dia tidak berbilan. Dia satu, tak berbilan. Dan yang kelima, dia tak sama dengan makhluk. Itu 5 ciri yang jenis tak. Maka kita kena faham, tuan-tuan. Apabila kita faham, rizak dia duduk di belakang. Step yang keempat baru rizak. Apa dia rizak dia? Hasil dia, natijah dia, iaitu kita pegang apa yang kita faham. Maka pegangan dia, apa yang kita faham, itulah dinamakan aqidatun, dinamakan iman, dinamakan sistem kepercayaan manusia terhadap ketuhanan yang kita panggil iman. Rukun iman ada 5, ada 6 teras. Kita duk bincang ini teras yang pertama. Baru duk bincang teras pertama, rukun iman yang pertama kita bincang, iaitu sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. Baru satu, dia ada 5 lagi, tapi 5 tu dia simple saja. Yang pertama ini dia detail. Baik, settle, tuan-tuan. Kita dah faham, barulah kita pegang apa yang kita faham. Maka pegangan kita, apa yang kita faham itu berbetulan muwafiq dengan apa yang disebut oleh para ulama, maka itulah dinamakan akidah yang sahih. Itu akidah. Tapi kalau dia pegang, dia pakar, dia hebat ilmunya, tapi dia tak percaya, orang panggil dia tak pegang apa yang dia percaya. Dia tak pegang apa yang dia faham, silap. Dia tak percaya apa yang dia faham. Apa yang dia tahu, dia tak percaya. Maka tidak dinamakan iman. Walaupun hebat ilmu dia, pakar dia dalam bidang tauhid, bidang ilmu kalam, tetapi dia tidak percaya apa yang dia tahu. Dia tak pegang dalam hati dia apa yang dia tahu, maka tidak dinamakan orang yang ada iman. Baik, settle, tuan-tuan. Yang ketujuh, saya buat macam ni, tuan-tuan, ulang balik supaya dalam minda kita ada kerangka. Kerangka ciri untuk memantapkan kepahaman kita terhadap ketuhanan. 1, 5 dan yang keduanya, tuan-tuan, dan yang ketiganya 7. 1, 5, 7. 7 ini untuk memudahkan kepahaman, tuan-tuan. 7 ini ke-6, 1, 5 tu 6 ciri itu dia panggil ciri yang amrun i'tibari, yang jenis dia, kategori dia bukan sifat yang boleh detect, yang boleh trace, yang ada di diri Allah. Hanyalah boleh difahami dengan akal kita. Sebab tu dipanggil amrun i'tibar. Hanya boleh i'tibar. I'tibar ni boleh dipahami dengan akal yang waras. Tetapi nak tengok, nak kesan menggunakan panca indera kita, maka tidak dapat dikesan. Tak mula itu tak nampak, kekal itu tak nampak, wahdaniyah tak berbilan itu tak nampak, satu itu tak nampak. Baik, yang 7 lagi ni, tuan-tuan, dia mudah faham sebab 7 ini ciri yang ada pada diri Tuhan. Ciri yang boleh dilihat di diri Allah Ta'ala ada 7. Dia panggil ma'ani. Sebab itulah ulama dia menggunakan istilah makna ataupun jamuknya ialah ma'aniyun. Tetapi di sini kita dah bahas dulu, makna di sini bukan makna
yang kita belajar di dalam fiqh. Itu istilah yang lain. Ini istilah di dalam ilmu kalam. Baik, dalam 7 ni pula tuan-tuan, untuk memudahkan kepahaman tuan-tuan, kita pecah dia ada 3 1 7 ni. Dia ada 7 ini tuan-tuan, dia 2 rangkai. Mudah untuk tuan-tuan faham. 1, 3 serangkai, dan di belakang pula ada 4 lagi, 3 serangkai. 3 serangkai, 1 di belakang ada 3 serangkai, dan last sekali dia tidak ada rangkai. Perkata kalam di belakang itu dia tunggal, tak perlu kita relate, tak perlu kita kaitkan dengan yang lain. Tetapi yang 6 ini, 3 yang pertama, qudrah, iradah, ilmun, itu 3 serangkai, dia saling berkait sifat itu antara satu sama lain. Dan 3 serangkai yang kedua pula, rangkaian yang kedua pula, iaitu haya, sama, basar. 3 itu dia saling berkait dan mempunyai konsep yang sama. Kita nak sambung last malam ni, rangkaian yang kedua, sama, basar, dia sama konsep dia tuan. Sebab tu saya intronya panjang, last dia pendek saja. Sebab kita dah belajar sama. Sam'un, pendengar, kita dah belajar konsep dia sama saja. Tuan-tuan nampak jelas dan faham tentang pendengar yang ada pada diri Allah, konsepnya sama dengan pelihat ataupun basirun, sama saja. Sama, basar, kalam biar, kalam dia last, dia tidak ada hubung kait dengan lain. Yang 3 serangkai yang kedua ni apa? Iaitu hayah, hidup, sama, pendengar, dan pelihat. Pendengar dan pelihat ni tuan-tuan, dia function dia, fungsi dia, takluk dia sama. Dia panggil inkishaf. Takluk dia terang, nyata, jelas. Melihat jelas, mendengar jelas. Itu dia panggil peranan dia. Adapun hayah, dia tidak ada fungsi. Dia panggil nak mengesahkan ciri-ciri yang lain, mesti ada penhidup. Nak mengesahkan pendengar, mesti Allah bersifat dengan penhidup, hayah. Nak mengesahkan Allah bersifat dengan pelihat, mesti Allah Ta'ala penhidup. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat penhidup, tidak ada hayah, hidup, maka tidak ada makna segala sifat yang lain, tidak berfungsi segala sifat yang lain. Untuk nak memastikan sifat yang lain berfungsi dengan sempurna, maka sifat Allah Ta'ala mesti ada hayah. Baik, basar ini tuan-tuan, kita baca cepat kerana dia sama je, ayat-ayat lebih kurang sama dengan pelihat, pendengar yang kita dah bahas dulu dalam PKP dulu, online dulu. Jadi saya akan ulang sekali lagi dia punya konsep dia, kemudian kita baca cepat. Ni biasa ke? Apa style sama dengan sebelum daripada ni. Yang pertama tu, dia sama dua ni, pendengar dengan pelihat, sama dan basar. Sebab tu lah tuan-tuan perhati dan ayat Quran, Allah dahulukan sami'un basirun, dia rangkai dua ini. Tapi dia dahulukan sami', dia tak dahulukan basir. Itu ada rahsia dia. Ulama bincang dalam kitab Ilmu Kalam, ada rahsia dia. Kenapa Allah tak basir tapi Allah mula dengan sami', mendengar dulu. Itu biar. Yang pertama tuan-tuan, konsep pertama macam biasa kita tahu dulu makna dia. Yang kedua tuan-tuan, kita tahu peranan sifat. Kerana 7 sifat ini dia ada sifat, dia ada peranan sifat dia. 7 ini, 6 yang ada fungsi, ada peranan, 1 dia tidak ada, iaitu hayah. Hayah tidak ada kerja. Dia tidak ada kerja dia, tak ada portfolio dia. Portfolio ni saya guna ni ikut Jaiz. Jaiz ni tuan-tuan, dia lebih galakkan supaya kita menggunakan portfolio, supaya dia kata audio jemaah mudah faham. Saya bertemu dengan peninterview Syekh Jaiz Kamus. Dia tanya, dia kata saya interview 2-3 ustaz yang datang untuk dapat tauliah.
Masa saya tauliah tu memang bukan dengan dia, dengan orang lain. Tapi kebetulan dia tak tanya soalan. Kita berduk ready jugalah kot dia tanya soalan. Kebetulan tak tanya soalan. Tanya duk sembang lain lah, sembang buat kampung. Saya ingat kita duk ready dah lah soalan. Kalau dia tanya takluk, kita dah tahu dah. Tebak Jaiz Qamuh dah beritahu dah jawab portfolio. Biasa kita duk biasa ajar tuan-tuan fungsi. Tapi fungsi pun dia faham lah. Dia kata saya pun tahu boleh guna juga fungsi pun. Tapi lebih bagus lagi dia kata guna portfolio orang boleh faham. Jadi dia kata saya banyak tanya dia 3 orang tu, tanya nak terjemah apa takluk ni, nak terjemah apa. Jangan terjemah lama tu orang tak faham. Nak terjemah dalam kitab tua ni, terjemah dalam kitab tua tak faham. Kitab tua kata apa? Dia kata kerja lebih. Kerja lebih orang tak faham lah. Kerja lebih orang kita faham, kerja lebih overtime lah. Sebab tu kena guna bahasa terkini, ikut kondisi masyarakat. Jadi dia kata guna portfolio, mudah faham. Macam-macam dia kata soalan tanya. Ada kata kerja, ada kata peranan, ada kata hak mudah sikit fungsi. Atau fungsi tu dah moden tu tuan-tuan. Yang terbaru dia kata gunalah portfolio. Baik, ada 6 sifat yang ada peranan dia, yang ada tujuan dia, yang ada fungsi dia, yang ada portfolio, ada bidang tugas dia. Ada satu sifat yang tidak ada bidang tugas dia, hayat, hidup. Sama sifat itu tuan-tuan yang kita sebut tadi, pertamanya dia kena tahu makna dia, yang kedua kena tahu peranan dia, fungsi dia, bidang tugas dia, dan yang ketiga dah agak penting walaupun tak menjadi kewajipan fardu ain. Ini fardu kifayah saja. Setiap bidang tugas dia itu dia ada benda, ataupun bahasa kita panggil sebut yang tadilah, iaitu tugas dia. Peranan tu umum, takluk tu umum. Yang detailnya apa benda yang dia takluk, apa benda termasuk dalam bidang tugas dia. Bukan semua dia bekerja, bukan semua termasuk bidang tugas dia. Kenapa tahu tuan-tuan? Untuk menjawab dakwah tohmahan, untuk dakwah tohmahan orientalis yang cuba mengelirukan akidah umat Islam, yang kita dah bahas dalam Qudrah. Orientalis tanya, Allah boleh buat ke anak dia? Kita kata tak boleh buat. Oh, kalau tak boleh buat, Allah lemah. Kamu kata Allah hebat, kamu kata Allah kuat, kamu kata Allah perkasa, Allah boleh buat apa saja. Tiba-tiba apabila kita tanya Allah boleh buat anak ke tidak, kita jawab tak boleh buat. Maka dia akan menggunakan hujah, kalau Allah tak boleh buat, lemah. Sebab tu kena tahu bidang tugas kudrah, bidang tugas iradah, bidang tugas sama, dan bidang tugas basar. Itu asal dia tuan-tuan. Baik, sama dia. Pertama apa dia? Kita ulang balik. Jadi 2 konsep umum ataupun 3 detail. Pertama makna. Maknanya sama tuan-tuan. Apa makna basar? Basar ini terjemahan dia ialah pelihat. Iaitu basar ini satu sifat yang jenis, satu sifat yang jenis ada, wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala, yang jenis ada di mana? Di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat basar ini, sifat pelihat ini termasuk dalam qaimatun, sifat yang jenis ada, yang berada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata'allaqu, maka apabila kita tahu zat ini jenis ada yang berada di zat Allah Ta'ala, sifat pelihat ini, maka dia ada fungsi dia. Tata'allaqu, dia berfungsi. Apa dia? Untuk melihat. Apabila dia ada sifat pelihat, maka dia boleh melihat. Maka kita nak tahu tuan-tuan, apa benda yang Allah boleh melihat. Bukan semua benda. Ikut bidang tugas pelihat. Bukan semua benda. Dia tak boleh, Allah Ta'ala dia tak melihat anak dia. Kerana anak dia itu bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang harus. Itu perkara mustahil. Itu dia panggil
Pertama, kita tahu pelihak ini satu sifat basar, sifat pelihak ada di zat Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mempunyai peranan ataupun fungsi. Sebab ada yang tidak ada fungsi. Baik, fungsi apa dia? Ini benda yang dia takluk. Yang ketiganya, apa benda yang dia takluk. Mudah tuan-tuan faham. Dia bertakluk, berfungsi melihat tiap-tiap perkara yang wujudiyun, perkara yang ada sahaja. Kalau perkara yang makdum, perkara yang tidak ada, itu bukan tugas basar. Perkara yang amrun i'tibar, itu bukan tugas pelihat. Dia hanya melihat, berperanan, bertakluk kepada perkara yang ada sahaja. Amrun wujudiyun. Tu dia panggil tata'allaku bikulli mawjudin. Dia hanya berperanan, berfungsi bikulli mawjudin, tiap-tiap perkara yang mawjud. Apa dia mawjud? Yani amrun wujudiyun, perkara yang jenis ada. Ini kita dah bahas dulu, di awal dulu. Perkara yang ada ini, iaitu perkara yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Sama ada panca indera itu yang boleh didetek dengan panca indera yang zahir, ataupun boleh didetek dengan wujdan, dengan secara dalaman. Baik, kita tengok contoh dia. Mana yang kata tiap-tiap perkara ada, Allah boleh melihat. Settle tuan-tuan, kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedua-belasnya basar, erti basar. Ini yang pertama, konsep pertama, makna. Apa dia makna basar? Makna pelihat. Artinya wajib bagi Allah, dengan mana mesti. Ini teori hukum akal. Dia akan mulakan dengan teori hukum akal. Inilah dia sifir hukum akal yang akal kita decide, akal kita tentukan. Mesti bagi Allah ada sifat basar. Arti basar itu apa dia? Melihat. Yang berdiri ia. Melihat ini dengan makna pelihat. Melihat itu yang berdiri ia, yakni qaimatun, sifatun wujudiyatun, qaimatun bizatihi ta'ala. Pelihat ini yang berdiri. Berdiri ini qaimah ni, berdiri itu terjemahan. Makna apa berdiri? Maknanya yang ada. Setengah kitab dia terjemah yang melekat. Tu makna yang ada. Bizatihi, di diri Allah. Sifat dia ini qaimatun bizatihi ta'ala, dengan makna ada. Qaimah ni ada bizati, di diri Allah. Dengan makna apa ada di diri Allah? Dengan makna kalaulah Allah buka hijab, kita boleh nampak sifat pelihat berada di diri Allah. Itu dipanggil yang berdiri ia sifat pelihat itu pada zat Allah Ta'ala. Lagi pula tata'allaku bi kulli mawjudin ala wajhil ihatati. Ini dalam takrif ini tuan-tuan, dia combine, dia gabungkan di antara sifat dan fungsi. Ini fungsi dia. Yang melihat, apabila dia ada sifat pelihat, maka peranan dia yang melihat Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat pelihat. Kalau ahli sunnah wal jamaah, dengan dia ini dengan sifat pelihat, bukan dengan zat. Kalau mu'tazilah, dengan dia dengan zat. Itu beza di antara kita dengan mu'tazilah. Mu'tazilah ini segala sifat dia, diri Allah Ta'ala ini ada, dan dia berperanan. Diri itu berperanan, bukan sifat. Allah Ta'ala menjadikan suatu benda dengan diri, bukan dengan sifat qudrah. Allah Ta'ala mendengar dengan diri, bukan dengan sifat pendengar yang ada di diri Allah. Dan Allah melihat, pegangan Mu'tazilah, melihat dengan diri, bukan dengan sifat pelihat. Yang melihat Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat pelihat, melihat itu pula, ini dia panggil ta'alluq inkishaf.
benda. Apa benda yang Allah Ta'ala lihat? Kalau melihat, itu dipanggil peranan secara umum. Secara umumnya, apabila dia ada sifat melihat, walaupun dia tak melihat, tapi dia mampu, ada keupayaan untuk melihat, maka apa benda yang dia nak melihat? Ini kita nak tahu secara detail dia panggil peranan sifat melihat ini, perlihat ini, dia panggil ta'alluq inkishaf, nyata, terbuka. Apa dia? Iaitu segala benda yang ada, yang melihat Allah Ta'ala dengan sifat perlihat akan segala yang wajib, segala yang wajib dan segala yang harus. Mana dia? Ini dalam kitab kita ni dia detailkan, dia tak sebut umum. Secara umumnya dia melihat kepada semua perkara yang ada. Sama ada yang ada itu detailnya yang jenis wajib pada akal, seperti diri Allah, seperti sifat dia, dia boleh melihat diri dia. Nyata penglihatan Allah diri dia, tu dia panggil inkishaf, terbuka, jelas, nyata, jelas, terang diri dia. Dia sama dengan ilmu yang kita baca, ilmu tahu. Dia tahu, Allah Ta'ala ni tahu diri dia, dia tahu sifat yang ada pada diri dia, tahu itu secara jelas, secara terang, secara nyata. Itu dipanggil inkishaf. Dia sama. Tiga ni, ilmu sama basar. Mendengar pun sama. Dia boleh dengar diri dia. Kita tak boleh dengar tuan-tuan diri kita. Tuan-tuan boleh dengar benda yang ada suara saja. Kalau benda itu tidak ada suara, kita tidak boleh dengar. Diri kita tak boleh dengar. Sifat yang ada pada kita tak boleh dengar. Tuan-tuan tak boleh dengar sifat tuan-tuan ni. Kulit tuan-tuan bersifat dengan putih, kelabu, hitam. Boleh dengar tak hitam yang ada pada kulit kita? Tak boleh dengar. Boleh dengar tak kopiah yang warna putih? Kopiah pun tak boleh dengar. Putih yang ada pada kopiah pun tak boleh dengar kita. Tetapi Allah, tuan-tuan, dia boleh dengar. Kenapa boleh dengar warna? Kerana warna itu jenis ada. Kenapa Allah Ta'ala boleh melihat warna? Kerana warna itu jenis ada. Asalkan benda tu ada, tuan-tuan, sama ada benda itu qadim, diri dia qadim, ada ke tidak diri dia ada, maka Allah boleh melihat dan boleh dengar. Kalau benda tu ada, sama ada qadim ataupun baharu. Apa dia baharu? Warna tu baharu. Allah baru ada. Warna putih, warna hitam, Allah boleh dengar ke tidak warna? Boleh dengar. Allah boleh nampak ke tidak? Boleh nampak. Warna hitam Allah boleh nampak jelas, warna hitam. Diri Allah boleh nampak dan diri Allah boleh dengar. Apa saja diri, asalkan diri itu maujud. Tapi kalau diri itu tidak ada, maka tidak termasuk dan takluk dia. Jangan tanya bulat Allah boleh dengar bulat. Nak dengar apa? Bulat bukan ada. Bulat ni Allah Ta'ala boleh lihat. Nak lihat apa? Bulat tak ada. Bukan ada bulat ni. Bulatnya bola. Bola Allah boleh nampak lah. Bola boleh dengar lah. Bulat pada bola boleh nampak. Tak boleh nampak lemah Allah. Bukan kerja dia, bukan fungsi dia. Dia tengok benda wujud saja. Dia tengok benda wujud, benda yang ada. Bulat bukan ada, tinggi bukan ada, senyum bukan ada. Kalau lagu tu Allah tak tahulah kita duk senyum ni. Senyum ni nama je, tuan-tuan. Mudah nak panggil, tuan-tuan buka mulut nampak senyum. Senyum tu nama saja, tunjuk kena pada mulut. Manis sungguh senyum, dua-dua tak ada. Senyum pun tak ada, manis pun tak ada. Kalau manis pada makanan tu ada, boleh rasa. Manis pada senyuman tuan-tuan boleh rasa, tak ada. Tunjuk kena pada bibir. Manis sungguh bibir dia hari ni, lama tak jumpa ni, PKP 4 bulan. Tak boleh senyum. Jumpa senyum sungguh, dia kata. Senyum pun tak ada, manis pun tak ada. Ada lah ustaz. Tunjuklah. Ni tunjuk kena pada bibir dia, tunjuk kena pada mulut dia. Maka senyum tu dia panggil panggilan yang merujuk kepada perbuatan kita. Baik. Mana contoh tuan-tuan Allah boleh melihat seperti zat dia. Dia boleh melihat diri dia.
dan segala sifatnya. Dia boleh melihat segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan yang haruh sekalian yang ada. Kalaulah benda ada itu termasuk haruh, boleh tengok juga. Allah boleh tengok benda haruh, kerana benda haruh yang termasuk benda wujudi. Mana contoh dia? Haruh pada akal. Bukan dia tak cerita sekat tu je dia cerita. Di bawah ni dia cerita lain. Bukan melihatnya dengan mata. Allah Ta'ala dia melihat dengan sifat pelihat. Dia bukan melihat dengan alat. Dia tak sama dengan kita. Kita ni tuan-tuan melihat dengan diri kita, dengan sifat, dengan alat. Kita melihat dengan diri kita, ya, diri kita yang melihat, tetapi menggunakan perantaraan alat yang Allah berikan kepada kita. Mana alat dia? Melihat dengan mata. Dan mata itu Allah Ta'ala berikan sifat pelihat, deria pelihat yang ada di dalam mata kita, sehingga kita boleh melihat. Maka kita melihat menggunakan perantaraan mata. Di mata itu Allah Ta'ala letakkan sifat yang kita panggil deria pelihat, sehingga kita boleh melihat. Tetapi Allah bukan melihat menggunakan alat. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak lihat, dia tidak ada alat. Dia melihat dengan sifat dia, sifat yang berada di diri dia. Jangan tanyalah sifat pelihat macam mana. Memang dia ada, boleh nampak, tapi jangan tanya lagi, kerana tak ada siapa boleh cerita. Tak ada siapa boleh cerita. Kalaulah kita tengok di syurga nanti pun, kata ulama yang bahas dalam kitab ilmu kalam, ulama bahas bab melihat Allah Ta'ala di syurga. Selepas mana kita melihat di syurga nanti, manusia tidak boleh menceritakan Allah. Kenapa? Kerana Allah tetap mukhadafatuhu lil hawadith. Walaupun kita lihat di syurga, kita melihat Allah ni, Allah buka hijab di syurga. Allah bukan bertempat, kerana dia view kita, dia tajalli kita dalam syurga. Dia bukan berada di syurga, kita saja berada di syurga. Walaupun ketika mana selepas hancur semua manusia, yang ada syurga dan neraka saja, Allah Ta'ala tetap dia bersifat dengan tak sama yang baru sampai bila-bila. Mukhalafah ini bukan sekarang saja mukhalafah, dia sampai bila-bila mukhalafah. Dalam syurga pun mukhalafah, kita tak boleh cerita. Kita nampak sifat Allah yang nama dia basir, tetapi kita tak boleh cerita bagaimana rupa basir, rupa pelihat yang ada di diri Allah. Maka melihat Allah Ta'ala akan segala suara. Kita ni tuan-tuan, melihat kita ni, tengok jam tuan-tuan, ada seminit lagi, 8.39. Jam 8.43 kan, kita berhenti insya tuan-tuan. Kita syak insya. Baik, kita ni tuan-tuan, ini konsep adi dia panggil. Detail akan datang, kita ulang balik akan datang. Kalau tak faham malam ini, kita intro dulu. Akan datang, dia masuk pekata lagi tough, lagi mencabar. Sebelum kita masuk yang payah sikit, pekata lah tuan-tuan, kalam. Dalam 13 sifat yang paling mencabar untuk kita faham ialah pekata. Mudah saja, mudah itu pada yang basic tu mudah lah, tapi kita nak detailkan dia agak mencabar. Jadi sebelum kita masuk pekata, kita akan buat rumusan sama' dan basar. Baik, suara ni tuan-tuan, kalau konsep adi, dia panggil konsep manusia, makhluk, melihat mesti ada syarat adi dipanggil. Secara adatnya manusia ni dia nak melihat mesti ada syarat. Apa dia syarat dia? Dia melihat tiap-tiap perkara yang ada cahaya saja, baru dia boleh nampak. Kalau manik dia panggil tegahan. Kalau ada tegahan, tak ada cahaya, dia tak akan melihat. Buta ke? Tak buta, bukan buta. Dia ada sifat pelihat, tetapi kenapa dia tak melihat? Kerana ada manik, ada tegahan, ada halangan, sehingga tak boleh dia melihat. Itu konsep melihat yang ada pada makhluk baharu, tetapi Allah bukan. Allah tak sama. Allah ini inkishaf, nyata, terbuka, semua benda yang ada dia boleh melihat, nampak, tidak ada halangan. Kita tuan-tuan,
Sebab itu Allah dia nak melihat, dia tak berhajat kepada syarat cahaya. Tak berhajat. Kita berhajat pada cahaya. Kalau padam lampu tuan-tuan tak nampak saya. Tak nampak. Semua sama, putih hitam sama semua. Tak ada putih, tak ada hitam, semua gelap. Tak nampak. Kenapa tak nampak? Buta ke ustaz? Bukan buta. Kenapa? Kerana ada halangan. Nak tahu buta tak buta, cuba buka lampu. Nampak tuan-tuan? Sebab tu cara penggunaan bahasa, kalau orang yang ada sifat pelihat, kalau dia tak nampak ada halangan, kita tak panggil buta. Kita panggil dia tak nampak. Buta lain. Kalaulah dia tak nampak kerana tidak ada sifat, memang orang panggil buta. Mu ni buta, ni tak nampak, tak payah cakap, memang dia buta. Tapi kalau dia memang ada sifat pelihat, cuma tak nampak, ada halangan, duk tersembunyi, itu kita panggil dia tak nampak. Bukan buta. Tak boleh panggil dia buta. Kita duk marah, buta ni cari kunci daripada pagi tadi lagi haji ni. Bini dia duk marah, duk kelahi dengan bini. Dia lepas pencen, gen lepas pencen ni biasalah. Tak ada kerja lain duk rumah, cari kunci, bini tukar marah. Kunci pun tanya bini, spend underwear pun tanya bini. Tu hebat orang perempuan, hebat orang lelaki. Tahu tanya bini, underwear tanya bini, stocking tanya bini, kunci tanya bini, semua bini, daripada kaki sampai ke atas semua tanya bini. Tu hebat bini dia. Pakai tak gembung cari underwear tak temu. Dia kata tak temu ni sebab bini simpan ustaz, isteri simpan, nak cari macam mana? Tu yang tak temu tu. Baik, halangan. Tetapi Allah Ta'ala dia tak melihat, dia tidak ada syarat tu. Untuk intisyar tak ada syarat. Dalam gelap pun Allah boleh nampak. Dalam batu pun dia boleh nampak. Allah Ta'ala nampak benda yang ada dalam batu. Tak ada halangan. Dia tak macam kita. Baik. Dan dia boleh tengok suara. Tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan boleh dengar suara saya, tapi tuan-tuan tak boleh tengok suara saya. Kenapa tak boleh tengok? Suara saya tidak ada cahaya. Dia jenis, dia takluk. Kita ni melihat benda yang ada cahaya, kita boleh nampak. Dan tidak benda yang ada, dia ada syarat 2-3 lagi, benda yang ada cahaya, benda yang ada arah, dia ada beberapa syarat lagi. Tapi kita sebut syarat pertama, nak melihat makhluk ini dia mesti ada cahaya. Dan Allah boleh melihat segala rasa manis, masin, sejuk, panas dan segala bau. Allah boleh, dia nampak rasa manis tuan-tuan. Kita tak nampak manis. Tak nampak. Kita boleh cium, kita boleh rasa manis di lidah kita, tetapi kita tak boleh bau. Macam mana manis, bauan manis kita tak boleh. Tuan-tuan duk bau tu masakan, bukan manis. Bau diri gula, tuan-tuan tak boleh bau diri gula. Manis, diri manis tu, bukan diri gula. Diri tak, kita tak mampu melihat diri manis. Tengok kena digula. Allah Ta'ala dia nampak diri, warna dia nampak, diri bau dia nampak. Dan Allah boleh nampak diri masin, Allah boleh nampak sejuk, Allah boleh nampak panas, Allah boleh nampak segala bau dan segala warna dan lainnya. Tiap-tiap barang yang ada ia lihat sekaliannya, walaupun di dalam zulmah, di dalam gelap, dan di dalam batu yang pejal. Dan lawannya itu buta. Habis tuan-tuan, ni penutup. Lawan dia, lawan kepada pelihat, buta. Dia ada lawanan pada pelihat itu, lawan dia buta. Kalau melihat itu, lawannya tidak melihat. Iaitu mustahil Allah buta. Dan dalil wajib sama' dan basar bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Dan firmanullah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, dan iaitu Allah yang amat mendengar dan yang amat melihat. Wallahu a'lam. Dan ke-13-nya kalamun, perkata. InsyaAllah tuan-tuan bulan depan, sebelum kita masuk perkata, kita akan buat rumusan sekali lagi. Kita akan ulang sekali lagi konsep yang terakhir, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ini mendengar tiap-tiap perkara yang wujudi. Iaitu kita akan ulang balik konsep wujudi supaya kita jelas. Ada dua konsep wujudi. Konsep ada ini tuan-tuan, dia ada dua saja. Benda yang ada ini, kerana Allah melihat benda ada saja. Apa dia benda ada? Kita tuan faham konsep wujudi yang kita selalu ulang. Ada dua konsep wujudi itu, insya-Allah kita boleh faham. Kita tahu mana fungsi melihat dan mana bukan bidang dia.
Kalau orang tanya kita, Allah boleh melihat ataupun tidak, Allah boleh mendengar ataupun tidak diri kita, Allah boleh mendengar ataupun tidak diri suara, Allah boleh mendengar dan boleh melihat. Allah boleh mendengar ataupun tidak pergerakan kita, pergerakan diri kita boleh berjalan, Allah boleh dengar dan boleh melihat ataupun tidak berjalan kita, berjalan, perbuatan berjalan. Kalaulah benda itu, perbuatan itu jenis ada, bukan amrun i'tibar, maka settle, kita tahu Allah boleh mendengar dan boleh melihat benda yang ada. Tapi benda yang tidak ada, macam anak dia, macam isteri dia, sifat yang buta, tuli, pekak dan sebagainya, maka itu bukan sifat yang ada, sifat makdud. Dan satu lagi yang Allah Ta'ala tidak, bukan bidang tugas dia, iaitu amrun i'tibar, benda yang bukan ada juga dia tidak melihat. Jangan kita kata dia lemah, kerana itu bukan tugas dia, bukan tugas dia. Maka kita tak boleh kita nak nisbah Allah lemah kerana tak nampak bulat. Buta lah Allah, bulat tak nampak. Sedangkan kita nampak bulat, bola jelas bulat, bukan bola yang jelas, bola yang jelas. Bulat memang tak jelas, yang jelasnya bola. Tuan-tuan nampak handset saya, bentuk design dia macam mana? Oh, dia jelas ustaz, design dia ni, bentuk dia ni. Bentuk apa tuan-tuan panggil ni? Square. Panjang dia, seleper dia, panjang nipis dia. Nipis tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak nipis? Tak nampak, kerana bukan wujudi, dia amrun i'tibar. Yang nampak adalah handset. Diri handset Allah nampak, tapi diri leper, diri bulat, diri panjang, maka dia Allah, bukan tugas Allah, bukan tugas pelihat. Itu makna dia, bukan tugas Allah, itu umum, bukan tugas pelihat, bukan fungsi pelihat, dan bukan fungsi pendengar. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.